Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey adik-adik, bertemu lagi kita pada hari ini untuk mempelajari subjek ibadah tahun 3. Sekarang kita sudah masuk pada unit yang kedua, masih di dalam tajuk mandi wajib. Okey adik-adik boleh buka muka surat 34. Kita tengok pada unit 2, rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib. Okey, rukun ini bermaksud ialah perkara yang mesti dan wajib dilakukan. Kalau kita tak buat antara salah satu rukun ni, maka mandi wajib kita tidak sah. Mari kita tengok rukun yang pertama. Nombor 1, menghilangkan najis di badan. Menghilangkan najis di badan. Kita baca dahulu 1, 2 dan 3 ni, nanti akan ada penerangan satu persatu. Rukun yang pertama ialah menghilangkan najis di badan. Rukun yang kedua ialah niat. Dan rukun yang ketiga ialah meratakan air ke seluruh badan. Okey adik-adik, mudah sahaja untuk kita ingat. Rukun yang pertama ialah hilangkan najis. Yang kedua niat. Dan yang ketiga ratakan air. Itulah kata kunci untuk memudahkan kita ingat rukun mandi wajib. Cuba kita ulang sama-sama. Hilangkan najis, niat, ratakan air. Sekali lagi. Hilangkan najis, niat, ratakan air. Okey, mari kita pergi satu persatu. Apakah maksud hilangkan najis, apakah maksud niat dan apakah maksud meratakan air. Nombor 1, menghilangkan najis di badan. Segala najis dan perkara-perkara yang boleh menghalang air daripada terkena kulit. Segala apa sahaja yang terdapat di badan kita yang boleh menghalang terkenanya air di kulit, maka wajib kita hilangkan dahulu. Contohnya ada pen ataupun ada cat ataupun warna watercolor terlekat di kulit kita, maka sebelum kita mandi wajib, kena kita basuh dahulu, hilangkan dahulu kotoran-kotoran itu, barulah kita boleh mandi wajib. Tidak sah mandi jika masih ada najis di badan. Maka sekiranya ada lagi najis di badan, tidak boleh kita mulakan lagi mandi, maka kita kena hilangkan dahulu najis itu dengan cara membasuh sehingga hilang najis itu di badan kita. Okey murid-murid, jelas nombor 1. First kali sebelum mandi wajib, kita kena hilangkan najis di badan. Seterusnya rukun yang kedua ialah lafaz niat, iaitu niat. Macam mana bacaan niat dia? Mari kita baca sama-sama. Nawaitu raf'al hadathil akbari lillahi ta'ala. Nawaitu raf'al hadathil akbari lillahi ta'ala. Maksud dia, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Ini adalah lafaz niat yang perlu kita baca untuk kita mandi wajib. Itulah perbezaan antara mandi wajib dan mandi-mandi biasa. Adapun mandi biasa kita tak perlu niat, terus mandi sahaja. Tetapi untuk mandi wajib perlukan kepada niat. Inilah niat dia, kita baca sekali lagi. Nawaitu raf'al hadathil akbari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Inilah rukun yang kedua. Perlu ingat adik-adik, rukun itu ialah benda yang wajib kita buat. Mesti kita buat. Kalau tak buat, maka tidak sah mandi wajib kita. Dan tidak dikira mandi wajib kita. Seterusnya yang ketiga, rukun yang ketiga ialah meratakan air ke seluruh badan. Meratakan air ke seluruh badan. Ini juga adalah perbezaan antara mandi wajib dan mandi-mandi biasa. Ada mandi biasa, kadang-kadang kita mandi tak rata pun air di seluruh badan kita. Kerana kita mandi cepat-cepat, kita mandi kalut-kalut sehingga kan ada air tidak sampai di bahagian tubuh kita. Tetapi mandi wajib perlu dan mesti meratakan air ke seluruh badan. Mari kita baca apakah keterangan dia. Ratakan air dengan menggunakan tangan supaya setiap kulit badan terkena air. Kita guna tapak tangan kita, kita gosok seluruh badan dari hujung kepala sehinggalah hujung kaki supaya setiap kulit kita terkena air. Meratakan, ini ada tersilap cetak sikit ya adik-adik. Bukan sin ya, ini mim. Meratakan air di belakang cuping telinga, di bawah dagu dan menyelati celah-celah jari dan menyelati celah-celah jari kaki, di bawah kuku
di celah-celah rambut dan celah-celah lipatan. Okey. Setiap apa sahaja yang ada di badan kita mesti kita sampaikan air kepadanya. Di belakang cuping telinga, kan telinga kita ni dia berlipat-lipat, maka di belakang cuping, di dalam-dalam lipatan-lipatan telinga kita, di bawah dagu, dekat leher kita dan sebagainya, dan menyelati celah-celah jari. Okey, menyelati jari maksudnya kita masukkan air di celah-celah jari kita, jari kaki, jari tangan. Kadang-kadang jari kaki kita terlepas pandang, kita tak masukkan air di situ. Di bawah kuku, kadang-kadang kuku kita panjang, maka kena masukkan air. Sebab tu pentingnya orang Islam ni kuku dia sentiasa kena pendek. Tidak boleh ada kotor-kotoran di dalam kuku dia. Di celah-celah rambut dan celah-celah lipatan. Kalau kita perempuan rambut panjang, maka kena masukkan air ke dalam rambut-rambut kita bagi basah seluruh rambut kita. Dan di celah-celah lipatan. Lipatan di sini bermaksud seperti lipatan di belakang lutut, lipatan di belakang siku dan lipatan di celah ketiak dan sebagainya. Mesti kita sampaikan air. Yang penting mesti kita sampaikan air ke seluruh badan. Okey. Ini adalah rukun mandi wajib. Mudah saja rukun mandi wajib ada 3. Kita ulang balik yang tadi. Hilangkan najis, niat dan meratakan air. Rukun ini bermaksud wajib kita lakukan. Kalau kita tak lakukan, maka tidak sah mandi wajib kita. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada perkara-perkara sunat. Perkara-perkara sunat mandi wajib. Perkara-perkara sunat mandi wajib. Perkara sunat ini bermaksud boleh kita lakukan dan tak lakukan pun boleh. Kita boleh pilih sama ada nak buat pun boleh, tak buat pun boleh. Tetapi buat itu lebih bagus kerana menambahkan pahala. Adapun yang wajib tadi, mesti buat. Tak diberi pilihan. Meratakan air, mesti buat. Niat, mesti buat. Apa lagi? Menghilangkan najis di badan, mesti buat. Adapun yang ini, sunat, perkara-perkara sunat, mandi wajib. Hanya diberi pilihan. Kalau buat, lagi bagus. Kalau kita terlupa, tak buat pun, tidak membatalkan, tidak menjejaskan mandi wajib kita. Mari kita tengok satu persatu. Yang pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semasa nak mandi, sebelum mandi tu, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini jikalau kita mandi di tempat yang suci, yang tidak ada tempat membuang najis dan sebagainya, maka kita boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mengambil wuduk terlebih dahulu. Disunatkan kita sebelum nak mandi, ambil wuduk dahulu. Ambil wuduk dahulu, itu adalah perkara sunat. Maka kalau seseorang itu dia terus mandi wajib, dia masuk tandas, dia terus hilangkan najis di badan, dia terus niat dan mandi tanpa mengambil wuduk, tanpa membaca bismillah, maka apa jadi dia punya mandi wajib? Tetap sah kerana perkara-perkara ini sunat sahaja. Yang ketiga, menggosok-gosok badan ketika mandi. Sambil-sambil mandi tu di dalam tandas tu kita gosok badan kita semasa kita mandi, itu juga perkara yang sunat. Yang penting air mesti sampai, tak kisahlah dengan cara gosok ataupun sebagainya. Yang penting air sampai ke seluruh badan. Seterusnya yang keempat, menggosok-gosok sebanyak 3 kali. Menggosok-gosok sebanyak 3 kali. Setiap basuhan di bahagian kiri dan kanan badan kita, kita gosok sebanyak 3 kali. Itu juga mendapat pahala sunat dan menjadikan pahala bonus kepada kita. Yang kelima, membaca doa seperti doa selepas wuduk. Membaca doa seperti doa selepas wuduk. Ini ialah doa selepas kita habis mandi, kita baca doanya sama seperti doa selepas wuduk. Okey, yang keenam, mandi di tempat yang tertutup. Mandi di tempat yang tertutup. Disunatkan juga kita mandi di tempat yang tertutup. Seperti sekarang inilah kita mandi di tandas rumah kita dan sebagainya. Adapun mandi di tempat yang terbuka seperti di sungai ataupun sebagainya, maka boleh juga tetapi tidak mendapat pahala sunat lah. Okey, yang sunatnya kita mandi di tempat yang tertutup. Yang ketujuh, menyelati rambut. Menyelati rambut.
Menyelati rambut ini ialah menggosok-gosok rambut supaya air sampai ke dalam rambut, ke dalam hingga ke kulit rambut. Maka menyelati rambut itu juga perkara yang sunat. Nombor 8, mendahulukan yang sebelah kanan daripada yang sebelah kiri. Mendahulukan yang sebelah kanan daripada sebelah kiri. Okey. Ketika mandi itu disunatkan kita ambil air jurus di bahagian badan kita sebelah kanan dahulu, kemudian baru sebelah kiri. Maka jikalau kita buat begitu, kita akan mendapat pahala sunat. Okey adik-adik, Ustaz ulang sekali lagi, semua perkara ini, 8 perkara ini ialah sunat sahaja, iaitu kalau kita buat, dapat pahala. Kalau kita tak buat pun tidak menjejaskan mandi wajib kita. Apa yang penting, rukun mandi wajib tadi ialah 3 sahaja. Yang pertama, hilangkan najis. Yang kedua, niat. Dan yang ketiga, ratakan air ke seluruh badan.